Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 24 hingga 26 bermakna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, terima kasih kepada yang sudi mendengar, terima kasih kepada yang sudi mengikuti. Terima kasih untuk semua dan selamat berpuasa. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, kita masuk pada hari ini satu tajuk yang ramai masyarakat agak tidak mengetahui mengenai persoalan tajuk ini. Apa dia, tuan-tuan? Tajuk kita pada hari ini yang ingin kita huraikan ialah minyak kelapa dara atau virgin coconut oil. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, daripada mana asal minyak ini? Itu persoalan yang pertama. Bagaimana minyak ini diproses, tuan-tuan? Itu persoalan yang kedua. Adakah ia dalam bentuk tablet atau dalam bentuk cecair? Itu persoalan yang ketiga. Mengapa minyak ini dipanggil minyak kelapa dara? Ya, tuan-tuan, soalan demi soalan seringkali diutarakan, tetapi tanpa ada satu jawapan yang konkret untuk menjawab soalan ini. Jadi mari kita rungkaikan perkara ini, tuan-tuan, satu demi satu. Minyak kelapa dara atau virgin coconut oil ini sebenarnya sudah lama digunakan oleh masyarakat dunia, di mana tujuan mereka untuk perubatan, kesihatan dan kecantikan. Tetapi perkara ini ramai yang tidak mengetahuinya. Sangat banyak manfaat dan keunikan tersendiri hingga kan minyak kelapa dara ini dapat jolokkan dunia, tuan-tuan. Apa dia? Minyak terbaik di dunia. Ia dipetik daripada Dr. Bruce Fife, Director of Coconut Research Center of America. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, minyak kelapa dara ini, tuan-tuan, ianya dihasilkan tanpa menggunakan haba dan tanpa menggunakan bahan kimia, bahan pewarna atau MSG. Struktur asal minyak kelapa dara ini, tuan-tuan, dipelihara dan dikekalkan seasli-aslinya. Maka berbeza dengan minyak yang sedia ada, proses membuatnya menggunakan haba dan menggunakan bahan kimia. Itu beza dia, tuan-tuan. Membezakan minyak kelapa dara dengan minyak yang biasa di pasaran itu, bagaimana proses ia dibuat. Saya ulang balik, minyak kelapa dara tanpa menggunakan haba, tuan-tuan. Tanpa menggunakan MSG, tuan-tuan. Maka ia tidak berubah struktur asalnya dan kesannya, tuan-tuan. Minyak kelapa dara ini sangat baik untuk manusia. Dan minyak yang dipanaskan ini akan mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Bagaimana minyak kelapa dara ini dihasilkan, tuan-tuan? Ya, kelapa tol yang tinggi makin bagus, ya, dia jatuh sendiri dan tua, dibiarkan selama 2 minggu yang bersesuaian, maka diproses, dipecahkan, ya, diparut dan sebagainya. Ianya diperam dalam jangka masa yang tertentu, maka akan terhasillah 3 lapisan, iaitu lapisan paling atas digelar sebagai tai minyak,
Lapisan yang kedua itu, yang di tengah-tengah itu minyak kelapa darah. Dan yang di bawah itu air. Persoalannya tuan-tuan, bagaimana nak mengasingkan situasi ini? Itu sebabnya tuan-tuan, minyak kelapa darah ini amat sukar dan amat susah untuk dibuat. Banyak sabarnya tuan-tuan. Kalau tidak, tak menjadi. Cuaca juga memainkan peranan. Kalau tidak, dia akan berbau masam dan sebagainya tuan-tuan. Ramai di pasaran, mereka bercerita minyak kelapa darah ini tanpa mereka pernah melakukannya. Jadi tuan-tuan, maka bila minyak ini agak mahal, memang sewajarnya. Kerana proses pembuatan minyak kelapa darah ini sangat susah, sangat rumit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bagaimana ia boleh dikomersialkan? Banyak minyak kelapa darah di pasaran, jenama A, jenama B, jenama C, tuan-tuan. Ianya dipanaskan kerana apa? Kerana kuantitinya akan bertambah bila dipanaskan, tuan-tuan. Maka bila dipanaskan sahaja minyak kelapa darah ini, dia jadi banyak. Maka bolehlah dijual. Tetapi untuk mendapatkan yang benar-benar asli bukan mudah, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, bila minyak kelapa darah ini dipanaskan, maka dia bukan minyak kelapa darah. Sebab telah dipanaskan, maka mungkinlah digelarkan minyak kelapa janda, ya. Tuan-tuan, maka mudaratnya banyak. Banyak tuan-tuan. Minyak kelapa darah yang tanpa dipanaskan dan tanpa menggunakan bahan kimia, pewarna, MSG dan sebagainya, ia baik untuk kesihatan kita, tuan-tuan. Ia telah digunakan, kalau menurut kajian orang dahulu-dahulu, 1930-an lagi, tuan-tuan. Kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 24 hingga 26, bermaksud di antara pohon-pohon yang terdapat di tempat kamu akan ada pohon yang melepasi pohon-pohon lain, di mana akarnya kuat mencekam bumi, melepasi pohon-pohon lain berbuah tanpa musim. Menurut kajian ulama, tuan-tuan, ia menafsirkan itu adalah pokok kelapa. Maka tuan-tuan, sangat banyak manfaat daripada pokok kelapa ini, khususnya kepada minyak kelapa darah. Minyak kelapa darah ini tuan-tuan, amat sangat baik untuk kesihatan, untuk perubatan, untuk kecantikan, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, jika ada minyak kelapa darah yang agak mahal harganya, ya tuan-tuan, kita kena lihat dan rasa. Kalau ia tidak dipanaskan, lain rasanya, tuan-tuan. Kalau dipanaskan, lain rasanya, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kita merujuk kepada biorice. Di mana kedudukan biorice? Biorice duduk di tempat kelapa yang terbanyak di kawasan di negara Malaysia ini. Maka di sinilah, di Jabatan Pertanian Simpang 3 Bagan Datuk inilah minyak kelapa darah ini diproses dan dipantau oleh Jabatan Pertanian untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti untuk diminum oleh masyarakat seluruh Malaysia, agar seluruh masyarakat Malaysia sihat walafiat menggunakan bahan semula jadi Bagan Datuk minyak kelapa darah. Maka tuan-tuan, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk kita berbicara tentang minyak kelapa darah. InsyaAllah di waktu yang lain kita akan berbicara, berkongsi pengalaman dengan tajuk-tajuk lain. Sekiranya tajuk ini, topik ini ada mendatangkan sedikit kebaikan, sedikit manfaat, maka sebar-sebarkanlah ia, tuan-tuan. Sesungguhnya yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu datangnya daripada saya. Jika ada bahasa-bahasa saya yang kurang menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.